Assalamualaikum. So, hari ini kita nak tengok soalan daripada program Sentuhan Kasih Ketua Menteri Melaka KSPN 2022. Kita pergi ke soalan yang pertama. Selesaikan persamaan kuadratik. Bila maksud dia kata selesaikan, maksudnya dia mencari nilai X. Okey, kita nak tahu nilai X berapa. Okey, jadi kat sini kita akan selesaikan dulu persamaan kuadratik ini di mana kita kembangkan dulu pada sebelah kanan. Jadi belah kiri ni kita salin saja negatif X kuasa 2 tambah dengan 5X sama dengan negatif 2 darab 3 negatif 6. Negatif 2 darab negatif 2, so positif 4X. Okey, kemudian di sebelah kanan ni kita kosongkan dia. Jadi bawa semuanya ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita salin dulu negatif X kuasa 2 tambah dengan 5X. Kemudian 4X bawa sana jadi tolak 4X. Negatif 6 bawa sana jadi positif 6 sama dengan kosong. So 5X tolak 4X dapat 1X. Negatif X kuasa 2 tambah X tambah 6 sama dengan kosong. Kemudian kita tengok kat sini, pastikan X kuasa 2 ni bernilai positif disebabkan sini negatif. Jadi kita darabkan keseluruhan persamaan ini dengan negatif 1. Jadi simbolnya akan berubahlah. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Kemudian kita buat 2 kurungan dekat sebelah bawah dia sama dengan kosong. Jadi X sama dengan, kita gunakan kalkulator. Tekan mod sampai jumpa EQN 1. So kemudian tekan di sebelah kanan ambil degree 2. So masukkan nilai X A dia 1, B nya negatif 1 dan C nya ialah negatif 6. So dapat X3 dan negatif 2. X3 dan juga X sama dengan negatif 2. Jadi kat sebelah sini kita tulis X tolak 3 dan juga X tambah 2. Selesai soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan ni berbentuk kebat. Sebelah sikit. Sekumpulan lelaki menyewa gelanggang badminton dengan harga 200. So, dia sewa gelanggang badminton harganya 200. Jika N bilangan pelajar, kos C yang dikongsi sama rata antara mereka ialah 200 bagi N. So, kalau ada N bilangan dia, bilangan tu dikongsi sama rata. Harga gelanggang 200 bahagi dengan N. Jika 10 orang lagi budak lelaki menyertai kumpulan itu, asal-asal bilangan pelajar adalah N. Bilangan baru dia tambah dengan 10. Okey? Okey. Ataupun kita boleh tulis dia macam ni. Okey, pada asalnya harga untuk seorang bayar ialah 200 bahagi dengan N. Asalnya. Seorang bayar. Kemudian bila datang 10 orang yang baru, maksudnya apa? Harga gelanggang tetaplah 200. Bahagi dengan N tambah dengan 10 lah. Sebab ada 10 orang yang baru datang. Betul Asalnya macam ni. So 10 baru yang datang. Jika 10 orang memintai kumpulan itu, setiap mereka akan membayar kurang daripada RM1. Maksudnya harga ni sekarang dah pun kurang daripada RM1. Harga asal ni kurang daripada RM1 lah. Macam tu. Harga asal ni akan kurang daripada RM1 sama dengan harga yang baru. Hitung bilangan asal budak lelaki dalam kumpulan itu. Maksudnya N ini ialah bilangan asal daripada kumpulan tersebut. Jadi kita cari. Okey, ini kita boleh jadikan dia pecahan 200 per dengan N tolak 1. So kita dapat 200. Kita darab dengan N. Kita nak buat ni kan per 1 sebenarnya. Kalau kita nak samakan, so darab dengan N. Sini pun darab dengan N. 200 tolak N per dengan N adalah sama dengan 200 per dengan N tambah 10.
Okay, apa nak buat? Kita boleh darab silang. Ni darab sini, yang ni darab sini. Jadi 200 tolak dengan N, darab dengan N tambah 10, sama dengan 200 darab dengan N. Jadi 200N. Okay, ni kita kembangkan. 200 darab N dapat 200N. 200 darab dengan 10 tambah dengan 2000. N, negatif N darab dengan N. So, dapatlah negatif N kuasa 2. Negatif N tambah 10. So, tolak 10N. 200N ni kita bawa ke sini. Jadi, tolak 200N sama dengan 0. Jadi, kita susun semula. Kita ada negatif N kuasa 2. Kemudian 200. Tolak 200 dah habis. Jadi tolak dengan 10N. Okey, dah habis. Okey ni, tambah dengan 2000. Sama dengan 0. Sama macam contoh yang tadi, pastikan nilai N dekat depan ni adalah positif. Jadi kita ada N kuasa 2 tambah dengan 10N tolak dengan 2000 adalah sama dengan 0. Kemudian kita buat 2 kurungan dekat bawah dia. Sama dengan 0. Ambil kalkulator, kemudian kita kirakan. Okey. A dia adalah 1, B dia adalah 10 dan C adalah negatif 2000. Sama dengan. So kita dapat X 40 dan negatif 50. 40 dan juga negatif 50. So atas kita tulis N tolak 40 dan juga N tambah 50. Ada dua nilai dekat sini. So positif dan negatif. Bilangan murid tidak boleh negatif. Jadi kat sini kita buat dalam kurungan abaikan. Maksudnya bilangan muridnya adalah 40. So, ataupun kita boleh tulis semula N sama dengan 40. Selesai soalan yang kedua, kita tengok pada soalan yang ketiga. Sebuah tangki air berbentuk kuboid mempunyai panjang X tambah 7, lebar X cm dan tinggi 60 cm. Jumlah isi padu tangki itu ialah 48,000 cm padu. Tangki air itu kemudian diisi penuh dengan air. Berdasarkan maklumat di atas, tulis satu persamaan kuadratik dalam bentuk am. Dan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, hitung nilai X. Okey, so kita nak cari nilai X tu berapa sebenarnya. Okey, kita nak cari berapa sebenarnya nilai X tu. Okey, kita tepikan sikit. Kita buat pada ruangan jawapan sebelah sinilah. So, kita tahu isi padu untuk kuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi, kita ada X tambah 7 panjangnya darab dengan lebar X darab dengan tinggi 60 sama dengan 48,000. Jadi kita selesaikan kat sini, 60 darab X dapatlah 60X. Okey, kita ada 60X darab dengan X tambah 7 sama ada 48,000 tu kita boleh terus bawa ke sebelah kiri. Tolak 48,000 sebab soalan kata nak dalam bentuk am kan, mesti sama dengan kosong. Jadi 60X darab X, so dapatlah 60X kuasa 2 tambah dengan 60 darab dengan 7 akan dapat 420. 420X tolak dengan 48,000 sama dengan kosong. Kemudian kita buat 2 kurungan sama dengan kosong. Ambil kalkulator. So kita ada A kita 60.
B 420 dan C negatif 48,000. So kita dapat X 25 dan negatif 32. X sama dengan 25 dan X sama dengan negatif 32. So kat sini kita dapat X tolak 25. So sini X tambah 32. Kalau tengok kat sini, okey. Cuba kalau kita tengok sebentar, kalau kita kat sini X darab X, dapat berapa? X kuasa 2. Sedangkan dekat sini, kita ada 60X. Maksudnya, kalau kita tengok balik, ni macam tak betul. Apa nak buat? Kita boleh faktorkan dia. So, sepatutnya kat sini dapat X kuasa 2 sahaja berdasarkan kita kembangkan kat sini. X darab X, X kuasa 2. Maksudnya 60 ni apa? Setiap nombor ini boleh dibahagi dengan 60. Okey, jadi kita ambil kalkulator. Okey, ni nak clearkan shift mode nombor 3 sama dengan. So, 420 bahagi dengan 60 akan dapat 7X tolak dengan 48,000 bahagi dengan 60 akan dapat 800. Pastikan faktorkan ni. Warna hitam ni penting barulah dapat markah yang pertama ni, A. Oh belum. Hitung nilai X. Okey, so disebabkan nilai ini ialah panjang, lebarnya ialah X. Ada dua nilai kat sini. Macam yang tadi, kalau kita nak tahu nilai panjang, kita tak boleh ambil negatif. Jadi kita buat kurungan dekat sini, kita tulis abaikan. Maksudnya kita bagi tahu X tu adalah sama dengan 25. Selesai soalan pertama. Soalan kedua. Tentukan persamaan paksi simetri bagi persamaan yang diperoleh A dengan menggunakan rumus paksi simetri. Okey, rumus paksi simetri X sama dengan negatif B per dengan 2A. Jadi kita ambil, atas sikit. Okey, negatif B. B dia ialah 7 per dengan 2A-nya adalah 1. So, kita dapat negatif 7 per dengan 2 ataupun negatif 3.5 untuk B. Kemudian C. Lakarkan graf fungsi kuadratik tersebut dengan bentuk persamaan X dan pintasan Y yang betul. Pintasan X dan pintasan Y yang betul. Seterusnya nyatakan sama ada graf itu mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi kita tengok persamaan kita, mula-mula kita tengok nilai A adalah positif. Jadi ianya merupakan graf senyum. Terus buat graf senyum. Tadi kita ada dua nilai. Jadi kita ada dua nilai dekat sini. Satu nilainya adalah negatif 32, lagi satu nilainya adalah 25. Ni 25 dan negatif 32. Negatif letak sebelah kiri lah. Positif sebelah kanan. Okey, so kita tengok ini nilainya lebih kecil. Jadi pada paksi Y tu dia macam ni. Dekat pada nilai 25. Kemudian sini ialah nilai pintasan Y. Pintasan Y kita ambil nilai daripada yang asal, negatif 48,000. Okey? So, boleh label lah sini paksi Y, ini ialah paksi X. Selesai. Oh, belum lagi. Seterusnya tekan sama ada graf itu mempunyai titik minimum atau maksimum. So, dekat bawah, so ianya merupakan titik minimum. Dia suruh nyatakan sahaja, dia tak suruh cari pun titiknya. Jadi kita tulis sahaja titik minimum. Seterusnya, soalan bagi asas nombor. Raja menunjukkan bacaan odometer bagi sebuah kereta baru selepas 3 minggu penggunaannya.
Pada minggu pertama, kereta itu bergerak sejauh, minggu pertama dia bergerak sejauh 1713 asas 8. Manakala pada minggu kedua terdapat penambahan sejauh, maksudnya minggu pertama penambahan sejauh 12034 asas 5. Hitung jarak penggunaan kereta itu pada minggu ketiga dalam asas 10. Maknanya jaraknya kita nak tahu daripada minggu kedua tolak minggu ketiga lah. Ini merupakan odometer pada minggu yang ketiga. Kita cari dulu pada minggu pertama dalam asas 10. Kita start daripada belakang 0, 1, 2, 3. Maksudnya dekat sini dalam asas 10 ialah 1 darab 8 kuasa 3 tambah dengan 7 darab 8 kuasa 2 tambah dengan 1 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa 0. Jadi kita kira 1 darab 8 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 kuasa 1, tak perlu tulis pun tak apa, tambah 3 darab 8 kuasa 0. So kita dapat 587 dalam asas 10. Betul tak? Kejap Oh, ni salah. 1 darab 8 kuasa 3 tambah 7 sepatutnya kat sini. Terima kasih. So, kita ada 971 kilometer pada minggu pertama. Untuk minggu kedua, kita kira ni dulu. Kita kira yang ni berapa nilainya dalam asas 10. Jadi kita kira pada ni 1, 2, 0, 3, 4 asas 5. Jadi kita mulakan kiraan daripada belakang 0, 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1 darab dengan 5 kuasanya 4 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 3 tambah dengan 0 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. Jadi kita kira berapa penambahannya pada minggu yang kedua. 1 darab 5 kuasa 4 tambah 2 darab 5 kuasa 3. Kuasa 3. Tambah dengan 0 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 3 darab 5 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. So kita dapat 894. Penambahan pada minggu kedua 894. Jadi sebenarnya pada minggu kedua ni berapa bacaan odometernya? Iaitu minggu pertama 971 tambah dengan 894. Jadi kita dapat 971 tambah 894 akan dapat 1865. Jadi perbezaan pada minggu pertama, kedua dengan ketiga tu, so dia tanya minggu ketiga berapa dia punya, apa soalan kata? Hitung jarak penggunaan kereta itu pada minggu ketiga dalam asas 10, 2863. Jadi pada minggu ketiga 2863 tolak dengan 1865. So kita akan dapat 2863 tolak 1865. 998.
Jadi kita jawapannya ialah 998. Selesai soalan ni, kita pergi ke soalan berikutnya. Bagi merahsiakan kod penggera keselamatan rumah, Encik Safwan Zuhdi telah menetapkan kod tersebut dalam asas 9 iaitu 1587 asas 9. Hitung hasil tambah nilai digit 5 dan 7 dalam nombor tersebut dan nyatakan kod sebenar yang beliau tetapkan pada penggera keselamatan itu dalam asas 10. Jadi kita nak tahu, okey, kita ada 1587 dalam asas 9. Maknanya dekat sini kita ada start daripada belakang 0, 1, 2, 3. Soalan berminat dengan digit 5, digit ini dan juga digit 7. Jadi kita cari dalam asas 10. Maksudnya kalau digit 5 tu sebenarnya digit 5 adalah sebenarnya 5 darab dengan 9 kuasa 2. Kalau digit 7 sebenarnya adalah 7 darab dengan 9 kuasa 0. Jadi berapa sebenarnya digit 5 dan digit 7 ni dalam asas 10. Jadi kita kiralah 5 darab 9 kuasa 2. So akan dapat 405. Manakala digit 7, 7 darab 9 kuasa 0 akan dapat 7. Soalan tanya untuk hasil tambah. Hitung hasil tambah. Jadi hasil tambahnya adalah 405 tambah dengan 7. So 405 tambah 7 dapatlah 412. Selesai. Okey, ke soalan seterusnya, penaakulan logik. Penaakulan logik berikut merupakan bilangan soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan. Stesen A merupakan stesen pertama, B kedua dan begitulah terutannya sehingga ke stesen K. So maksudnya dia ada sampai stesen K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So ada 11 semuanya stesen yang ada pada hari tersebut lah. Okay. Buat satu kesimpulan induktif untuk bilangan soalan di setiap stesen dan seterusnya. Cari bilangan soalan yang terdapat di stesen J. Okey, jadi kita tengok, kita nak dulu buat kesimpulan induktif. Sebelum tu, saya ingatkan kembali kalau kesimpulan ni ada dua, induktif dan juga diduktif. So, apa yang nak kita ingat? Kita ingatlah dia punya akronim iaitu ikut duduk. Di mana kalau I ni induktif, di mana khusus kepada umum. Manakala lagi satu diduktif iaitu umum kepada khusus. Okey. Jadi kita tengok pada soalannya kita ada stesen A ialah 3 kepada stesen B, 5 kepada stesen C, 7 kepada stesen C, D, 9 dan seterusnya. Jadi kita tengok kat sini sebenarnya dia ada pola dia. 3 kepada 5 ialah tambah dengan 2. 5 tambah 2 juga akan dapat 7. 7 tambah 2 juga akan dapat 9. Jadi macam mana kita nak buat dia punya kesimpulannya? Okey, so saya dapat ni pun daripada cikgu. Saya tak ingat mana tapi saya pun dapat daripada YouTuber jugalah. Cikgu YouTuber juga. So caranya macam ni. Ambil dulu persamaan pertama, 3. Pattern dia tambah 2. Jadi kita buat tambah 2. Disebabkan kita nak bagi dia n tu, so kita buat tambah 2 tu n. Kalau kat sini tambah 2, yang seterusnya kita tolak dengan 2. Jadi kita kat sini kita tengok 3 ni tolak dengan 2 dapat 1. Jadi kesimpulan kita ialah 1 tambah dengan 2n, di mana n adalah sama dengan 1, 2, 3 dan 4, ...
Jangan lupa dot tu lah. Okey, selesai. Seterusnya cari bilangan soalan yang terdapat di stesen J. Okey, so kita nak tahu dekat stesen J. Okey, pada stesen J, stesen J, N tu sama dengan berapa? So, kita kira. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang ke-10. N dia adalah sama dengan 10. Jadi, kita masuk 1 tambah dengan 2 darab dengan 10. So, kita akan dapat 1 tambah dengan 20 akan dapat 21 soalan pada stesen J. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan masih lagi dalam soalan penaakulan logik. Rajah menunjukkan pentagon sekata yang dibina dengan mancis. Lengkapkan jadual di bawah dan tentukan bilangan anak mancis yang diperlukan untuk membina 20 pentagon sekata. Okey, so kalau kat sini kita tengok pattern dia juga. N dia, M dia kan. Okey, jadi kita tengok kat sini. Pentagon 1, 5. Pentagon 2 ada 9 anak mancis. Jadi ni penambahan berapa? Dia akan bertambah 4. 9 ke 13 pun tambah dengan 4. Jadi agak-agak untuk yang keempat ni berapa? Mestilah tambah juga dengan 4. So kita lengkapkan. 13 tambah 4 dapatlah 17. Tambah lagi 4 akan dapat 21. Selesai. Untuk melengkapkan. Kalau kita nak buat pattern dia, boleh tak? Sama cara macam tadi. Ambil sebutan pertama, 5. Pola dia apa? Tambah 4. Letak huruf N. Kalau sini tambah 4, dekat belakang ni kita imbangkan dia. Tolak 4. Jadi kita ada 5 tolak 4 dapat 1 tambah dengan 4N. So di mana N adalah sama dengan 1, 2, 3, ... Kemudian soalan kata, bilangan mancis yang diperlukan untuk membina 20 pentagon sekata. Maksudnya N itu adalah sama dengan 20. Bila N sama dengan 20, so 1 tambah 4 darab dengan 20. Berapa bilangan yang diperlukan? 1 tambah 4 darab 20 dapat 80 sama dengan 81. Okey? Seterusnya, masih lagi pada penaakulan logik. Bentukkan satu penafian bagi pernyataan yang berikut yang diberikan di bawah dan tentukan nilai kebenaran bagi penafian tersebut. Nilai kebenaran kita hanya tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Jadi tengok kat sini dia kata 5 ialah nombor perdana. Kita nafikan dia, kita letak tidak ataupun bukan ikut kesesuaian daripada ayat tersebut. So, A kita tulis apa? Good. 5 bukan nombor perdana. Kita hanya tambah perkataan bukan sahaja. 5 bukan nombor perdana. Benar ke palsu? Palsulah. Sebab 5 sememangnya nombor perdana. Selesai. B. Tentukan sama ada hujah berikut sah atau tidak sah, serta munasabah atau tidak munasabah. Berikan justifikasi anda. So, kita tengok di sini premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Perlu diingat, hujah ni ada 3 bentuk. Jadi, hafal 3 bentuk tersebut. Okey, kita tengok kat sini, kita ambil perkataan selepas perkataan jika. Jika hasil tambah 3 nombor ialah 15, ambil kat sini, maka ambil min ialah 5. Untuk dia jadi hujah yang sah, dia kena sama ada ikut yang pertama atau nafikan yang kedua. Ada 2 je pilihan, saya ulang balik. Premis kedua mesti ikut yang pertama, yang ni pertama, ataupun menafikan yang kedua. Kalau dia tak ikut, jadi dia tidak sah. Hasil tambah 3 ialah
itu bukan 15. Hasil tambah 3. Hasil tambah 3. Oh, macam dia ambil yang pertama kan? Tapi ada perkataan bukan dekat sini. 15. Sepatutnya dia kata ialah 15. Kalau nak ambil yang pertama, mesti ikut yang pertama. Tengok, dia telah pun tambah perkataan bukan. Jadi, dia tidak sah. Bila tidak sah, dia adalah tidak munasabah. Tak sah tak boleh jadi munasabah. So, jawapan dia ialah tidak sah dan tidak munasabah. Tidak munasabah. Dia suruh berikan justifikasi. So, kita kata kerana tidak mengikut hukum hujah. Kerana tidak mengikut hukum hujah. Okey, soalan C. Okey, kita sambung untuk soalan yang ketiga, soalan C. Okey, huraikan kenapa hujah induktif di bawah dikategorikan sebagai kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey, jadi untuk hujah induktif dekat bawah ni, jadi kita tengok satu persatu, premis demi premis. 12 ialah gandaan bagi 4. Betul? Betul. Okey, kemudian 28 ialah gandaan bagi 4. Pun betul. 34 ialah gandaan 4. Okey, kita tengok betul ke 34 ialah gandaan bagi 4? Okey, kalau lupa macam mana kita nak tahu gandaan tu? Macam ni 12 kalau bahagi dengan 4. Betul. 28 bahagi dengan 4. Pun gandaan bagi 4. 34 bahagi dengan 4. Salah. Jadi ini salah. Semua gandaan 4 ialah nombor genap. Betul. Semua gandaan bagi 4 ialah nombor genap. Betul. 34 ialah gandaan 4, ini palsu. Sebab itulah kenapa dia dikategorikan sebagai hujah yang kuat. Untuk hujah yang kuat, kesimpulannya mesti benar. So, dah benar. Jadi, kita kat sini kita tulis kerana kesimpulannya adalah benar. Kesimpulan benar. Tetapi premis 3 adalah palsu. Sebab itulah dia akan jadi kuat tetapi tidak meyakinkan. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya dekat atas ni. Okay, so kita tengok buat satu kesimpulan induktif untuk turutan nombor di bawah ni. Kalau macam ni dah senang lah kan? So dekat sini kita dah ada yang tidak sama ini. Kita akan gantikan dia sebagai N. Dan dia berturutan 1, 2, 3, 4. So ini tak ada masalah. Pada nombor di belakang ini juga kita akan ganti dengan N. Tapi kita tengok kat sini. 1, 4, 9, 16. Kalau tengok ini ialah merupakan kuasa 2 sempurna. Good. Jadi kita akan ambil nombor yang berlainan ni kita ganti dengan N. Jadi N. Itu daripada ruangan jawapan sepatutnya. Yang sama kita salin. So 2, kuasa 2 adalah yang sama. Kemudian ada tambah. Kemudian ini ialah kuasa 2 sempurna. Jadi N kuasa 2. Di mana N adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, ... 1, 2, 3, 4, ... Boleh? So, inilah jawapan dia. Terima kasih.